Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini cikgu nak mengajar tentang teknik menjawab soalan kertas 2 bagi soalan pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Baik, pada minggu lepas cikgu telah berikan nota dan sedikit latihan mengenai parameter. Parameter pemboleh ubah. Cikgu berharap semua murid-murid telah menguasai kemahiran mencari parameter untuk pemboleh ubah. Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan bagaimana cara mencari pemboleh ubah. Baik, kalau dilihat pada soalan ini, murid-murid kena faham apa yang perlu kita buat bila kita melihat soalan kertas 2. Yang pertama, kena baca. Kena fahamkan. Baca berulang kali agar kita faham. Kemudian kita kena imagine, kita kena bayangkan seperti kita melakukan eksperimen. Okey, contohnya, Rosita memasukkan 100 ml air di dalam sebuah bikar. Bikar tersebut diletakkan di bawah sinaran matahari di kawasan padang sekolah. Isi padu air yang tersejat dicatat setiap 10 minit selama 30 minit. So, di sini kita kena ada air yang berisi padu 100 ml. Kemudian kita ada sebuah bikar. Kemudian kita kena letak di kawasan padang. Dan kita juga kena ada jam. Kita kena ada jam untuk menyukat masa setiap 10 minit, 10 minit, 20 minit dan 30 minit. Apa yang kita nak sukat? Kita sukat isi padu air yang tersejat. Jadi itu maksud soalan ini. Jadi kita kena imagine walaupun sebenarnya tak ada barangan itu di depan mata kita. Just think, fikir. Kita fikir dan imaginekan benda tu. Baik, setelah kita faham soalan ini, barulah kita boleh mencari pemboleh ubah. Baik, mari kita jawab sama-sama. Mari kita cari sama-sama. Rosita masukkan 100 ml air di dalam sebuah bikar. Ayat pertama. Baik, di sini ada keywords. Keywords yang berkaitan dengan pemboleh ubah. Jadi kita kena bulatkan ataupun kita kena gariskan ayat-ayat yang berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, air. Okey, air kita masukkan di dalam sebuah bikar sebanyak 100 ml. Jadi maksudnya ini telah ditetapkan. Jadi kalau benda yang telah ditetapkan di dalam eksperimen kita tak boleh ubah, yang itu kita panggil PD ataupun PDM. Baik, maksudnya kita tak boleh masukkan dalam bikar 300 ml air, 200, tak boleh. Tapi bolehkah kita nak jawab PD ini menggunakan perkataan air sahaja? Tak boleh. Jadi kita kena tambah parameter di sini. Parameter untuk isi padu, tengok balik nota yang cikgu bagi minggu lepas, ialah apa? Parameter untuk ml ialah isi padu. Jadi isi padu air ialah PDM, tambah sikit. Awal penyiasatan. Sebab apa kita tambah? Sebab di sini pun ada isi padu air. Jadi itu membezakannya. Baik. Soalan ayat yang kedua. Bikar tersebut diletakkan di bawah sinaran matahari di kawasan padang sekolah. Baik, diletakkan di mana? Kawasan padang sekolah. Ini penting ayat ni sebab dia berkaitan dengan pemboleh ubah. Kita tak boleh letak, maksud ayat ini, kita tak boleh letak di rumah, kita tak boleh letak di dalam bilik atau kita tak boleh letak di dalam makmal sains. Tak boleh. Dia dah tetapkan kita kena letak di padang sekolah. Jadi ini berkaitan dengan PD juga, PDM juga. Baik, bolehkah kita nak jawab di kawasan padang sekolah? Itu dah menjadi macam satu karangan ayat yang panjang. Tak boleh. Kita mesti ada parameter. Kawasan padang sekolah, parameternya apa? Tempat. Dan kita tambah tempat penyiasatan ataupun tempat bikar diletakkan pun boleh. Baik, so kita dah ada 2 PDM. Baik, ayat seterusnya, isi padu air yang tersejat dicatatkan setiap 10 minit. Isi padu air yang tersejat dicatatkan. Ini ada keywords yang terang-terang, yang jelas diberi. Dicatatkan, dihasilkan. Itu adalah merujuk kepada PB. PB ni maksudnya hasil eksperimen kita. Apa yang kita nak lihat. Okey. Apa yang kita nak catat? Kita nak catat isi padu air yang tersejat. So, itu adalah PB. Okey, kita dapat PB, kita dapat PDM. Setiap 10 minit selama 30 minit. Apa maksudnya? Mula-mula kita 10 minit, kita ambil bacaan air.
20 minit kita ambil bacaan air. 30 minit kita ambil lagi bacaan air. Jadi tak sama kan? 10, 20, 30 minit tak sama. Berbeza, masa yang berbeza. 10, 20, 30. Jadi di sini ada pemboleh ubah. Jadi kita kena cari apa pemboleh ubah dia. Apa pemboleh ubah untuk minit ni? Minit. Jadi pemboleh ubah untuk minit adalah apa? Pemboleh ubah untuk minit adalah apa? Adalah masa. Masa. Okey. Jadi masa ini tak sama, berbeza. So masa ini menjadi PM. Tambah sikit masa penyiasatan. Jadi kita dah ada lah tiga pemboleh ubah yang kita nak cari, iaitu PD, PM. Ada 2, isi padu air awal penyiasatan. Kemudian lagi satu tempat penyiasatan. PB-nya ialah isi padu air yang tersejat, dan PM-nya adalah masa penyiasatan. Apabila kita dah cari semua ni, barulah kita boleh menjawab soalan. Saya sangat-sangat mengharapkan agar pelajar-pelajar, murid-murid saya semua menjawab dengan teknik yang betul. Conteng saja. Awak conteng saja soalan tu. Tak apa, takkan ditolak mereka. Kemudian baru awak jawab. Cari dulu pemboleh ubah. Ini bukan sebab apa? Untuk mengelak daripada kecuaian semasa menjawab soalan. Jadi cikgu harap awak faham dengan penjelasan yang serba sedikit daripada cikgu. Dan semoga dapat menjawab dengan betul dan tepat. Lanjutannya kita akan buat minggu depan. Okey, sekian, terima kasih.